Latifah Koya sifatkan himpunan 24,000 hufaz seluruh negara sebagai pembaziran. PAS diminta hormati komponen lain dalam Perikatan Nasional. Azmawi mengalu-alukan bantuan DAP dalam kempennya. Amanah Keluang desak PH dan BN beri laluan tanding PRK Mahkota. Digelar tamak, Muhammad Azizi dedah tidak pernah terima peruntukan. Zahid Hamidi akui tersilap sebut hidup Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Seorang peguam sifatkan rancangan himpunan 24,000 hufaz dari seluruh negara di masjid wilayah di Kuala Lumpur pada bulan depan sebagai gimik kerajaan yang mahal. Latifah Koya yang mengkritik himpunan tersebut menganggap kerajaan ingin menunjukkan ia lebih mengangkat Melayu dan Islam berbanding pesaing politiknya. Malah beliau juga mengkritik tindakan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang telah mengakui matlamat politik di sebalik acara tersebut. Semalam Ahmad Zahid ketika berucap di Gua Musang, Kelantan, memaklumkan berkenaan rancangan menganjurkan acara itu yang menurutnya kesindambungan kepada himpunan serupa yang diadakan tahun lepas. Katanya lagi acara tersebut juga merupakan iltizam dan tekad kerajaan dalam mempertahankan agama Islam. Mengulas lanjut, Latifah berkata peruntukan bagi program tersebut juga boleh disifatkan sebagai pembaziran. Pimpinan PAS seharusnya mengamalkan sifat sikap terbuka dan tidak menyinggung parti dalam komponen Perikatan Nasional bagi menarik sokongan rakyat berbilang kaum di negara ini. Bekas calon parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan Dewan Undangan Negeri Bandar Utama, Alif Taufik berkata kenyataan-kenyataan ekstrim pemimpin PAS perlu difahami oleh pemimpin gerakan, namun pimpinan itu akan membantah jika gerakan mengeluarkan kenyataan. Jelas beliau lagi, gerakan perlu mengeluarkan kenyataan yang dilihat memenuhi jiwa rakyat bukan bumi putra untuk mengambil semula kepercayaan rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat Cina. Beliau turut mengingatkan PAS tidak menjadi abang besar dalam PN sedangkan kemenangan parti itu dalam pilihan raya juga banyak disumbangkan rakan komponen lain. Menerusi kenyataannya, Alif juga mencabar PAS untuk bertanding atas logo sendiri tanpa bantuan dan sokongan dari Gerakan dan Bersatu. Sebelum ini, kedua-dua parti itu berbalas kenyataan membabitkan isu penglibatan syarikat Arab dalam program sumbangan dana kepada sebuah sekolah vernacular baru-baru ini. Calon Barisan Nasional yang bertanding untuk pilihan raya kecil Dun Nenggiri menganggap isu kerjasama UMNO dan DAP bukan suatu ancaman kepadanya. Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani atau lebih dikenali sebagai Awi tidak mempunyai masalah dengan kehadiran pimpinan Pakatan Harapan yang turun membantu kempennya. Malah menurut pandangannya, isu kerjasama UMNO dan DAP atau UMDAP yang dimainkan oleh pihak lawan adalah cabaran yang perlu beliau hadapi supaya rakyat beralih sokongan daripadanya. Beliau juga yakin kesungguhan dan sifat tanggungjawab adalah kunci utama untuk meyakinkan pengundi di Nenggiri untuk menerimanya. Sebelum ini ada pihak yang mendakwa bahawa pengarah PRK Dun Nenggiri, Tengku Razali Hamzah, dilaporkan berkata adalah lebih baik DAP tidak turun berkempen kerana kawasan ini adalah majoriti Melayu. Bagaimanapun, Tengku Razali menafikan dakwaan itu dan menegaskan sebagai sebuah negara demokrasi, siapa sahaja boleh turun ke Nenggiri. Parti Amanah Negara Keluang mendesak pucuk pimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memberikan laluan kepada calon parti itu bertanding pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota yang akan diumumkan kelak. Ketua Amanah Keluang Dr. Muhammad Zuhan Muhammad Zain berkata, desakan itu timbul memandangkan kerusi Dewan Mahkota pernah dimenangi amanah pada pilihan raya umum ke-14 lalu.
Menurut beliau, UMNO bahagian Keluang juga menyatakan secara terbuka tidak mahu bekerjasama dengan salah satu komponen PH baru-baru ini telah mengguris hati penyokong PH. Menerusi sidang akhbar di sebuah restoran, Amanah Keluang anggap UMNO yang menduduki kerusi pentadbiran kerajaan negeri tidak serius dalam menjalinkan perpaduan di Johor. Sementara itu, Muhammad Zuhan yakin Amanah mampu memenangi kerusi Dun Mahkota sekiranya diberikan peluang untuk bertanding pada PRK berkenaan berdasarkan kepada analisis yang dibuat di peringkat kawasan Keluang. Digelar tamak dan diserang secara peribadi oleh pimpinan PAS, bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Nenggiri Muhammad Azizi Abu Naim mendakwa beliau tidak pernah menerima sebarang peruntukan daripada kerajaan negeri semasa menjadi wakil rakyat. Muhammad Azizi yang dilucut hak sebagai ahli parti Pribumi Bersatu Malaysia pada 13 Jun lalu mencabar kerajaan Kelantan untuk kemukakan bukti beliau menerima peruntukan sehingga menggelarkan dirinya tidak bersyukur. Mengutip laporan daripada Sinar Harian, Muhammad Azizi mengakui dirinya telah dinafikan hak sebagai adun sedangkan setiap adun menerima peruntukan sehingga 1.2 juta ringgit setahun. Ujarnya bukan itu sahaja, set keperluan asas menerusi skim Al-Itqan sebanyak 300 pak setiap bulan untuk diagihkan kepada penduduk miskin juga tidak diberikan kepada beliau, sebaliknya diberikan kepada penyelia Dun Nenggiri. Muhammad Azizi yang juga ahli Parlimen Gua Musang berkata, setiap kali turun padang bertemu rakyat, beliau menggunakan duit peribadinya sehinggalah menerima peruntukan daripada kerajaan perpaduan. Tidak sengaja melakukan sokongan untuk Israel semasa himpunan pembebasan Palestin yang diadakan di Axiata Arena Bukit Jalil malam tadi, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi hari ini telah memohon maaf. Katanya kesilapan itu berlaku ketika beliau penuh bersemangat menyatakan dukungan terhadap isu perang yang melanda di Timur Tengah. Menerusi hantarannya di Facebook, beliau menyatakan hati yang tulus ikhlas tetap membara untuk melaungkan bebas Palestin, hidup Palestin dan merdeka Palestin. Malam tadi Ahmad Zahid dalam ucapannya di hadapan kira-kira 10,000 hadirin mahu mengatakan bahawa Malaysia akan terus memberikan sokongan kepada Palestin. Namun beliau terus silap dengan menyebut Israel. Ahmad Zahid juga tersilap menyebut hidup Israel ketika mengetuai laungan sebelum membetulkannya dengan menyebut hancur Israel dan hidup Palestin. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama, melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.